Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ismi Muhammad Harzahin bin Mazlan. Rukun dirasi 0 و7 و4 و3 و5 و5. InsyaAllah hari ini saya ingin membentangkan tentang kejadian haiwan, iaitu kejadian babi ataupun khinzir. Pengenalan. Khinzir atau babi ialah sejenis haiwan mamalia ungulata yang bermuncung panjang dan berhidung leper. Babi adalah binatang masab yang iaitu mereka memakan daging dan tumbuhan. Selain itu juga, babi juga dianggap salah satu mamalia yang paling pintar. Malah dikhabarkan lebih pintar dan mudah dipelihara daripada anjing dan kucing. Seterusnya beralih ke sejarah penciptaan babi. At-Tabari meriwayatkan dalam sebuah asar yang gharib, diceritakan ketika itu di atas kapal Nabi Nuh terdapat banyak najis yang dihasilkan daripada binatang-binatang, burung-burung, unggas-unggas serta pengikut Nabi Nuh yang beriman, menyebabkan keadaan kapal menjadi tidak selesa dan mendatangkan penyakit kepada penduduk kapal. Oleh itu, Nabi Nuh berdoa kepada Allah, lalu Allah mewahyukan Jibril AS. Jibril mewahyukan kepada Nabi Nuh AS supaya menggelitik ekor gajah. Lalu daripada ekor gajah itu terbitlah seekor babi betina yang kemudiannya melahap segala kotoran yang ada di atas kapal. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang ciri-ciri babi dan sifat-sifat babi. Yang pertama, babi dikatakan binatang mamalia yang berbadan gemuk, berkaki pendek, berkulit tebal dan berbuncung, yang mana diharamkan bagi orang Islam. Babi berkuku seperti kuda, berekor kecil, berleher pendek dan berkepala besar. Babi juga dianggap sebagai binatang yang buruk rupanya, dan dalam sel-sel darahnya terdapat kuman-kuman yang berbahaya kepada otak dan fikiran manusia. Babi juga dianggap sebagai ikon negatif. Ini kerana bangsa Melayu banyak menggunakan perkataan babi ini dalam banyak istilah dan juga peribahasa. Sebagai contoh, peribahasa seperti babi merasai gulai membawa maksud seseorang yang hendak menyamai orang besar. Babi jalang membawa maksud berzina atau bermukah. Sifat manusia membabi buta pula bermaksud orang yang melakukan sesuatu tanpa berfikir dahulu. Babi ini tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri kerana berleher pendek. Ini disebabkan kerana apabila babi terkejut atau meradang, dia akan terus meluru ke hadapan dan merempuh apa saja. Seterusnya, kita akan beralih kepada hikmah pengharaman babi. Pada asasnya, khinzir adalah binatang yang diharamkan dengan jelas di dalam Al-Quran melalui Quran dan Sunnah serta ijma' ulama. Antara ayat Al-Quran yang menegaskan akan pengharaman ini dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sadaqallahul azim. Maksudnya,
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi. Surah Al-Baqarah ayat 173. Pengharaman khinzir adalah disebabkan ia membawa kemudaratan, sama ada dari aspek kimia, mikrob, sikap, psikologi, iaitu disebut boleh menghilangkan perasaan cemburu serta menjadi dayus. Daripada Dr. Zakir Naik Abdul Karim, dalam 20 soalan yang paling lazim tentang Islam, berkata antara sebab pengharaman daging babi ialah memakan daging akan menyebabkan tidak kurang daripada 70 pelbagai jenis penyakit yang akan dijangkiti. Antaranya, yang pertama, helminthes, daripada seperti cacing bulat, cacing peniti, cacing kerawit dan lain-lain lagi. Antara yang berbahaya adalah Tenasolium, iaitu menurut istilah umum cacing pita, tersimpan dalam usus dan sangat panjang ovumnya, iaitu apabila telur memasuki aliran darah dan mampu mencapai ke semua organ tubuh. Jika ianya memasuki otak, boleh mengakibatkan hilang ingatan. Sekiranya ia memasuki jantung dan boleh menyebabkan serangan jantung. Sekiranya ia memasuki mata, boleh menyebabkan buta, dan sekiranya ia memasuki hati, ia boleh menyebabkan kerosakan pada hati. Sekian saja daripada saya. Sekarang saya akan menerangkan tentang keburukan babi dari segi sains. Keburukan babi dari segi sains terbahagi kepada beberapa hal, iaitu yang pertama ialah daging babi menyerap toksin dengan lebih baik. Hal ini kerana toksin-toksin akan masuk ke dalam daging babi dan membuatkan ianya bahaya untuk dimakan. Yang kedua ialah babi merupakan hos kepada bakteria dan parasit berbahaya seperti Erythrozone, Staphylococcus dan Metastrongyphus. Yang ketiga, babi memiliki kelenjar peluh yang sedikit berbanding saiz badannya, maka babi akan lebih terdedah kepada penyakit-penyakit yang berbahaya seperti influenza, leptospirosis, rabies dan lain-lain. Penjelasan bagi hal ini ialah apabila babi memiliki kelenjar peluh yang sedikit, maka haba daripada badan tidak dapat dilepaskan, maka ianya akan mengundang kepada penyakit-penyakit berbahaya yang akan membawa mudarat kepada mereka yang memakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, manfaat babi sebagai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa non-Muslim mempertanyakan sesuatu hal yang terkadang membuat kita umat Islam sedikit sulit menjawabnya. Seperti pertanyaan, mengapakah babi diciptakan? Jika memang haram, mengapa babi diciptakan jika memang tidak berfaedah? Okey, baiklah. Dalam ajaran Islam, babi adalah salah satu dari banyak binatang yang haram dimakan. Bahkan untuk menegaskan keharaman babi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam beberapa surah yang menyatakan keharaman daging babi. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikum maitata waddami walahmil khinzir wama ukhillu bihi lighairillah faman turru ghaira ba'in wala 'adin fala ithma 'alayhi innallaha ghafurur rahim. Jadi mafhumnya, kita dapat memahami ayat ini, Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disebut selain Allah. Okey. Dari berbagai penegasan di atas ayat Al-Quran tersebut, cukup jelas bagaimana Islam memposisikan dan memberi status terhadap babi. Tetapi apa sebenarnya manfaat babi? Bukankah Allah tidak menciptakan sekecil apapun makhluk kecuali ada manfaat? Pertama,
sebagai pembelajaran bagi kita umat manusia agar tidak mengikuti tabiat babi yang menjijikkan. Seperti yang kita ketahui, babi merupakan haiwan yang jorok, yang kotor. Dan kotornya babi ini, dia boleh memakan kotorannya sendiri. Dan bukan itu sahaja, babi juga termasuk di dalam haiwan yang pemalas, yang kerjanya hanya makan dan tidur. Okey. Yang kedua, untuk menguji ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah terkadang menciptakan sesuatu sebagai bahan ujian bagi manusia. Apakah manusia akan patuh ataukah membangkang atas larangannya? Seperti halnya haiwan babi ini, di mana jika orang memakannya, maka jelaslah seseorang itu gagal dalam menghadapi ujian tersebut. Namun jika dia boleh menghindari dengan tidak memakannya, bermakna dia telah lulus dengan ujian yang Allah beri. Dan yang terakhir, yang ketiga, membuat manusia menjadi berwawasan luas. Berbagai jenis makhluk hidup maupun haiwan yang banyak dianggap tidak memiliki manfaat. Ternyata hal tersebut menjadikan manusia lebih kreatif dan berkembang secara intelektual. Dengan adanya penciptaan babi, membuat manusia mengetahui berbagai bibit penyakit yang hidup di dalam tubuh babi. Dengan demikian, manusia pun akan berusaha untuk mencari atau meneliti obat terhadap penyakit itu. Adapun beberapa penyakit yang berasalnya dari haiwan babi tersebut, contohnya cacing pita dan swine influenza, iaitu flu babi, yang kini sudah ada penawarnya, iaitu obatnya. Jadi sebenarnya semua yang diciptakan Allah memiliki manfaat dan faedah dan bagi setiap manusia. Tinggal bagaimana kita diciptakan sebagai manusia untuk memilih sama ada patuh atau membangkang terhadap apa yang diperintahkan Allah. Tepuk dada, tanya iman, tanya selera. InsyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Di sini kita boleh tengok daripada segi rumusan tentang kejadian haiwan khinzir ini, iaitu bahawa agama Islam ia melarang sesuatu perkara adalah untuk mengelakkan kemudaratan kepada manusia dan kehidupan di muka bumi, termasuk pengharaman babi. Kita sedia maklum bahawa babi juga mempunyai kebaikan dan manfaat untuk kehidupan. Namun terdapat lebih banyak keburukan yang perlu dielak oleh manusia demi kesihatan. Namun begitu, babi juga boleh dimakan oleh umat Islam sekiranya di dalam keadaan darurat, seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan juga binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Akan tetapi maka sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 173. Yang ini apa yang kita nampak, ayat tersebut jelas membuktikan bahawa Islam merupakan agama yang mudah dan tidak memberatkan umatnya dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Bye.
Bye.